kita ada lebih kurang setiap satu sesi ni 40 minit saja. Zoom dia limitkan kepada 40 minit. Okay, jadi saya teruskan dengan share screen saya. Okay, kalau awak nampak dekat screen saya ni, ini adalah kita punya planner. Okay, saya ulang balik planner kita. Alright. Yang mana dekat planner ni, okay, kita sekarang berada di minggu yang ke-5. Iaitu pada hari ini, 1 Julai. Okay. Kita akan habiskan bab 3. So, minggu depan awak kita dah belajar CSS. Okay. Dan minggu ni kita akan habiskan dia. Okay, so pada hari ini juga, suara saya tak clear. Suara tak clear. Okay, sekejap. Hello. Boleh dengar dah sekarang? Okay. Kenapa? Okay, bagus. Okay. Tak apa. Sebab tadi saya lebih kepada share ni tentang kita punya planner. Okay, kita sekarang berada di minggu ke-5. Okay, kalau tengok minggu ke-5 kita akan habiskan bab 3. Okay, ni minggu lepas. Kan, minggu lepas kita dah masuk bab 3 dan bab 3 kita buat 2 minggu. Okay, hari ni juga saya dah letakkan kuis 2. Okay, so dekat given kuis ni saya dah letakkan dekat Edmodo. Okay, kuis 2 awak boleh buat lepas kelas ni sampailah pukul 11 malam. 11 malam. Okay, dia soalan dia senang, 10 soalan objektif saja. Okay, ABC ada 10 soalan lebih kurang. Okay, buat syarat je ni. Okay, so minggu depan kita akan ada midterm. Okay, midterm nanti saya akan bagi tahu. Okay, midterm kita akan dibuat pada waktu kelas, iaitu katakan hari ini pukul 3 tadi kan. Okay, so kita akan start pukul 3 sampai pukul 6. Okay, so midterm kita saya bagi 3 jam. Okay, tapi soalan tak adalah sampai 3 jam. Mungkin soalan tu awak boleh buat dalam masa sejam setengah atau 2 jam. Jadi awak ada masa lah. Allocation time 3 jam. Okay. So untuk midterm kita tak buat kelas macam ni. Okay, kita tak ada sesi Zoom. Tak ada. Sebaliknya saya akan bagi tahu direct dekat WhatsApp. Okay, pukul 3 awak boleh start ataupun mungkin 3.30 ke, tapi selalu saya akan start pukul 3 lah. Okay. Awak boleh start masuk Edmodo pukul 3 tu dan boleh akses kepada soalan midterm. Okay. Hantar pun melalui Edmodo juga. Okay, tak payah nak kata print kertas, ambil gambar, tak payah. Awak boleh hantar melalui Edmodo. Okay, mungkin ada setengahnya yang perlukan awak submit, contoh website kan. Okay, awak kena screenshot awak punya website tu. So itu nanti awak akan hantar ke Edmodo juga. Okay. So tak apa, itu minggu depan saya akan bagi tahu cara macam mana detail dia. Okay, so minggu depan dan jangan lupa minggu depan assignment 2 akan due. Okay. So minggu lepas saya dah bagi assignment 2 dan kita juga saya dah kutip assignment 1 minggu lepas dan assignment 2 saya dah bagi. Dan minggu depan juga awak akan ada assignment 2, hantar assignment 2 ya. So assignment 2 tu awak boleh buat sekarang lah. So minggu depan awak just fokus midterm saja. Awak tak perlu nak fokus dah pada assignment. Okay, sebab apa? Sebab lepas midterm, okay, kita akan masuk bab baru. Bab yang keempat. Dan bab keempat, lihat saya dah bagi dah awak assignment 3 pula. Okay. Jangan takut, assignment 3 akan guna assignment 2. Okay, maknanya apa? Okay, assignment 1 kan awak dah siap. Assignment 1 dah siap. So assignment 2 awak gunakan apa yang ada dalam assignment 1 tu. Okay. Dan assignment 3 awak akan gunakan apa yang ada dalam assignment 2. Okay. Jadi dia akan berkait. Okay. Kalau awak tak siap assignment 2, tak boleh nak buat assignment 3. Okay. So minggu keempat kita akan masuk, bukan minggu keempat, sorry. Minggu ke-7 selepas midterm kita akan masuk bab 4, okay, dan seterusnya.
Ada yang sebelum ni ada yang tanya. Dia tanya saya, ada midterm break tak? Ada cuti midterm tak? Okey. Mengikut kalender yang saya dapat, inilah kalender kita. Dan ini kalender kita, kalau kita tengok sini tak ada cuti pun. Maknanya lepas midterm, minggu depan dah start, aku sambung balik belajar. Okey. Sebab apa? Sebab kita hari tu dah ambil orang kata allocation raya puasa kan. So kita dah ambil allocation tu. Jadi uh, kita tak ada ni lah, kita punya cuti midterm tu sebenarnya dah diberi awal masa raya puasa tu. Dan satu lagi, kita pun belajar kat rumah kan. So, kat rumah ni kira cuti juga lah ni kan. Buka komputer ataupun masuk kelas waktu kelas. Lepas tu awak berada di rumah kan. Okay, so ini perancangan kita. Okey, jadi saya nak teruskan. Okey, nampaknya dah ramai yang ada. Betul tak? Ramai dah. Okey, hari ni saya akan tunjukkan orang kata apa tu, selain daripada yang kita belajar minggu lepas, saya akan tunjukkan yang ni lah. Ni dia. Okey, CSS macam mana kita nak guna. Hari tu kita just tengok-tengok saja kan. Okey, dia punya format macam mana, apa macam mana. Okey, dalam assignment pun saya dah bagi awak betul. Okey, mana assignment dia? Ini adalah, okey, tengok dekat sini, assignment. Sini. Okey, ini assignment 2 kita. Ya, Aina pun baru nak join, tak apa. Okey, ini assignment 2 kita. Okey. So, ini yang awak akan type kan. Awak dah tengok minggu lepas. Tapi mungkin awak rasa, macam mana nak start ni? Tak tahu nak buat macam mana, tak apa. Okey. Okay, so dekat sini, saya ada pesan dulu. Untuk assignment 1, awak jangan kacau folder tu. Okey. Ni saya beritahu ya. Untuk assignment 1, awak jangan kacau folder dia. Sebaliknya awak buat macam ni. Okay, saya tunjuk kat sini. Okay, ini kita ada assignment 1. Okay, dalam ni adalah file-file yang awak buat tu. Yang file-file yang ni. Saya tunjuk lah. Yang ni kan, yang ada kita punya family friend kan. Okay, ini assignment 1 betul. Okay, dan juga contact kan. Okay, so yang assignment 1, awak biarkan. Jadi, okay, so assignment 1 ni, awak biarkan, awak copy. Okay, awak copy dia. Mana copy? Ni copy kat bawah ni. Dan awak paste balik dekat tempat yang sama. Okay, paste balik di tempat yang sama. Okay, dan dekat sini, awak bagi dia nama assignment 2. Okay, so dekat sini awak bagi dia nama assignment 2. Okay. Macam saya dah, sebab saya dah bagi nama assignment 2 sini, dia tak boleh lah. Tapi awak kena copy dan paste balik. Dan yang awak paste tu, awak namakan dia sebagai assignment dulu. Jadi assignment 1 saya tak kacau lah. Maksudnya file tu akan maintain lah. Sebaliknya, kalau kita nak tambah CSS tu, kita akan tambah di sini, di assignment 2. Okay. Nanti bila dah siap CSS, yang assignment 2 ni dah siap, okay, bila masuk assignment 3 nanti, awak copy pula assignment 2 ni, okay, copy dan buat paste balik, okay, paste mula, okay, paste macam ni. Okay. Lepas tu, awak namakan dia pula sebagai assignment 3. Okay. Namakan sebagai assignment 3. Jadi kita akan tengok file-file kita ni dia tak akan bercampur lah. Okay, assignment 1, ini folder dia. Assignment 2, ini folder dia. Assignment 3, ini folder dia. Jadi awak akan nampaklah perbezaan. Okay, so buat macam tu. Bukan untuk saya, ni sebenarnya untuk rujukan awak. Nanti senang. Andai kata kalau assignment 3 awak buat tak jadi kan, awak nak ubah balik, dah tak reti dah, tak apa, awak just buka balik assignment 2, buat semula. Okay.
Right. So, hari ni, saya rasa semua dah ada dah ni. So, okay, adalah ni semua. Okay, so hari ni kita nak masuk kepada habiskan CSS. Okay, jadi saya dah ada kita punya ni. Okay, ni kita nak tengok lah ni. Okay, saya akan tunjukkan. Okay, saya dah create satu folder dalam saya punya web ni. Okay. Macam biasalah, saya akan buka satu notepad. Okay. Saya akan buka satu notepad. Okay, ni saya copy dulu. Ini adalah CSS part 1. Okay, saya copy dulu. Okay, sebenarnya file ni file biasa. Pula. File ni adalah file biasa. Okay, saya dah type. Ini saya dapat. Okay, kita ada HTML, head, title, head, body, H1. Okay, ini file yang biasa. Okay, lepas tu dekat sini saya akan ikutlah. Okay, saya akan save sebagai, okay, ni tak apa, ni awak tengok je, awak tak perlu nak buat. Sebab ni saya dah record video ni. Jadi awak boleh tengok balik kod ni selepas ni. Okay, jadi saya save dia sebagai, okay, save as. Okay. Lepas tu saya save di file saya ataupun di folder saya, folder web saya. Okay, di folder web saya adalah sini, web semester Mei. Okay, saya save di sini. Dan saya tukarkan kepada all file. Okay, dan di sini saya nampak adalah file-file HTML saya kan. Okay, saya akan bagi dekat sini sebagai without CSS. Okay, kenapa? Sebab dekat sini, ni kan, saya minta save file sebagai without css.html. Okay, so saya akan save sebagai without css.html. Okay, HTML boleh. Kalau macam sini dia kata HTML pun boleh, mana-mana boleh. Tapi saya galakkan awak guna penuh lah HTML. Okay. Okay, so without css.html, okay, save di folder tempat kita punya website tu. Okay, dan saya save. Lepas tu apa yang berlaku adalah, okay, bila saya, ni kan, ini website saya. Okay, dia dah ada dah kat sini. Okay, dia dah ada. Iaitu web CSS, without css.html. So, bila saya double click, apa yang akan terjadi adalah dia akan keluar benda ni. Okay. So, saya zoomkan supaya awak nampak. Okay. So, ini adalah hasil je. Okay, kita tengok kod sebelah. Apa yang dia buat sebenarnya? Okay. Okay. Pembacaan kod pun penting sebab apa? Dalam exam, dia akan minta awak, dia ada dua cara. Yang pertama, dia bagi awak kod macam ni. Dia akan suruh awak tuliskan atau bagi tahu apakah hasil dia. Jadi kalau kod macam gini, hasil dia macam ni. Kan? Itu satu cara. Cara yang kedua adalah dia bagi awak hasil. Contohnya dia bagi awak benda ni je. Okay, shopping list macam gini. Okay, soalan dia adalah tuliskan kod untuk hasil. Kan? Jadi awak kena tulis benda ni sebagai jawapan awak. Okay, jom kita tengok. Okay. Bawa atas sikit. Okay. So saya ada, apa tak? Ni dah tak payahlah. Okay. Saya compare macam gini. Okay. So title saya adalah linking external style sheet title saya. Mana dapat kat sini? Tak ada tulis pun. Okay, ada. Ni atas ni. Okay, dekat title kita ni. Title website kita ada. Okay, so itu dia masukkan dengan title Title website. Okay, linking external style sheet. Dia keluar dekat atas. So awak boleh tukarlah nama ni apa-apa saja nama. Okay, lepas tu kita ada lepas title, tutup title. Mungkin saya kecilkan sikit lah supaya dia nampak tersusun lah. Kalau tak nanti kita pun pening. 22, mungkin saya tukar 18. Okay, boleh Dan yang ni pun saya kasih kecil sikit lah. Okay. Alright, boleh lah. Okay, so head dengan head dah settle. Okay, body. So apa-apa yang ada start daripada shopping list ni dia akan start daripada body. Okay, shopping list for Monday.
Saya nampak ianya menggunakan H1 iaitu header 1. Sebab tu saya nampak header ni besar, H1. Ini adalah H1 saya. Lepas tu saya perhatikan kenapa mandi saya sengit. Okay, sebab dekat mandi ni, okay, so dekat mandi ni saya gunakan EM dan tutup EM. Okay, EM ni untuk apa? Untuk italic. Okay, kalau saya tukarkan EM ni menjadi I pun boleh. Okay, pun boleh, tak ada masalah. Okay, dalam kuis dah ada tanya kan, EM tu kan? Okay. Alright, seterusnya saya ada, okay, ni kita nampak ni pula. Okay, shopping list for Monday, saya tahu mandi saya akan jadi italic atau sengit. So betul lah, ini hasil dia. So mandi saya sengit. Okay. Seterusnya adalah saya ada UL. UL ni apa? List. Atau lebih tepat lagi, unorder list. List yang tak ada nombor. Okay, list yang tak ada turutan. Okay, so dia menggunakan UL dan saya ada berapa list? Dekat sini saya ada LI ada berapa LI? LI ni stand for list, list item. So LI kat sini ada 5, jadi dia akan ada 5 item. So dia akan keluar seperti ini. Okay, milk, bread, rice, potato dan pizza. So dekat sini dia akan keluar lah milk, bread, rice. Okay, so dia akan keluar 5 item tu dekat sini. Okay, dekat pizza pun saya ada with mushroom kan. Dan with mushroom ni saya menggunakan tag EM dan tutup balik EM. Jadi dia akan keluar pizza with mushroom tu akan menjadi sengit. Okay, akan menjadi italic. Okay, seterusnya tutup UL. Tutup UL maksudnya habislah, dah tak ada dah list. Dan seterusnya dia akan buat P. P ni apa? P ni dia akan selang satu baris, okay, satu perenggan. Dan dia akan buat apa ni? Ahref ni. Ini adalah link. Okay. So tulisan dia apa? Tulisan dia adalah ni start daripada ni go to the grocery store. So awak akan nampak tulisan ni go to the grocery store. Dia akan menjadi link. Sebab apa? Sebab saya buka dia dengan A dan saya tutup dia dengan /A. Sebab tu dia menjadi seperti link ni. Dan link ni kalau saya klik dia pergi mana? Okay, awak kena letakkan href. Href ni adalah reference. Reference maknanya kalau klik dia pergi mana. Okay, letaklah ni. Ini contohlah www.food.com. So bila saya klik link sini dia akan pergi ke food.com punya website. Okay, lepas tu habislah kan. Tutup body. Macam ni settle. So ini adalah HTML biasa. Ini dalam assignment 1. So saya just refresh balik awak punya memori. Kan? So senang je sebenarnya. Okay, lepas tu saya ada satu file lagi. Okay, file ni saya akan save sebagai CSS. Okay, tapi nanti dulu. Saya tak nak buat dulu jadi. Saya nak pergi ke sini pula. Okay. File yang sama sebenarnya. Tetapi saya namakan dia sebagai with CSS. Okay, sebenarnya file ni sangat sama. Cuma saya beza dia. Okay, kalau awak boleh tengok compare side by side. Okay, sama je. HTML, head, linking, external sama. Okay, cuma beza dia. Selepas head dekat sini, dia ada statement ni. Okay, dia ada statement yang ni dekat sini. Itu saja. Yang lain kalau kita tengok semua sama. Shopping list, milk, bread, rice, potato, pizza, semua sama. Okay, jadi saya akan copy ataupun kalau nak copy semualah kan. Copy semua macam ni, boleh, tak ada hal. Okay, saya akan buka file baru. Okay, ini tadi yang without CSS kan. Okay, saya save dulu. Kemudian saya buka file baru. Saya copy dan paste yang ini. Okay, ini yang ada baru tadi, yang ada satu baris ni. Okay, dan saya save dia sebagai apa? Inilah dia, saya dah beritahu with CSS. Okay. Pergi ke website kita, dekat folder kita, okay, tukar file menjadi all file dan dekat sini okay, kita dah nampak ini saudara dia. So dekat sini kita tukarlah nama dia with CSS. Okay, tadi without, yang ni with. Apa? Sebab dia ada tambahan satu baris. Okay, saya save yang ni. Okay, so sekarang bila saya buka folder saya, okay, saya dah ada satu lagi file. Tadi without, yang ni with CSS. Okay, saya double klik file ni. Apa jadi? Okay, so dia akan jadi benda ni kan? Ada beza tak? Ada beza tak? Sama je tak? Sama je. Biji.
kan? Ini file 1, ini file 2. Sama, tak ada berubah pun. So apa beza dia? Sebenarnya memang tak akan ada perubahan. Sebab apa? Sebab walaupun kita type benda ni kan, kita dah type untuk with CSS, tapi file ni saya tak type lagi. Style.css ni dia tak jumpa. Sebab apa? Sebab saya tak buat lagi. Jadi bila file ni tak jumpa, dia akan abaikan baris ni. So bila dia abaikan baris yang ni, dia akan jadi seperti yang tadi, yang asal. Seolah-olah benda ni tak ada. Okay. So sebab tu awak dapat hasil yang sama. Okay. Alright. Okay, so sekarang untuk confirmation saya save sekali lagi. Okay, sekarang barulah saya nak type yang ni. Okay, yang ni, ni sama dalam assignment 2. Assignment 2 kan saya bagi awak macam ni. Kan? Okay, save sebagai style.css kan. Ini cara dia, macam mana nak buat. Okay, so awak kena type lah. Macam saya dah ada ni, saya copy paste. Okay, saya copy paste saja. Kalau awak kena type tau. Okay, so dekat sini, okay, saya create file baru. Okay, dan saya paste macam biasa. Okay, saya paste. Okay, di sini bila nak save, saya akan save seperti biasa. Okay, sama juga. Cari lokasi kita dekat mana. Okay, macam saya nak save dekat tempat yang sama. Okay, iaitu yang kalau kita tengok yang ada file without CSS dengan with CSS ni. Okay, tetapi nama dia jadi nama apa? Nama dia akan menjadi, ini dia kan, save sebagai style. Macam saya styles.css. Okay, dalam assignment saya kata style, tak ada S. Jadi awak kena hati-hati. So awak save sebagai style lah kalau yang ni. Okay, kalau saya, sebab saya punya arahan kata save sebagai styles, ada S. Jadi dekat sini saya akan save sebagai styles. Okay, .css. Okay. Okay, bukan lagi HTML tetapi .css. Okay, jangan pula tambah .css.html, tak ada. Dia cuma styles.css saja. Pastikan yang ni all file. Okay, lepas tu saya save. Okay. Alright. So, file CSS ni kalau saya tengok, okay, dia dah ada dah. Ni dah muncul lah. Okay, file CSS ni awak jangan klik pula. Jangan klik. Sebab file CSS ni dia pemalu. Dia bukan untuk dipaparkan. Dia ni cuma di balik tabir saja. Dia bekerja di balik tabir. Awak jangan double klik CSS ni, nanti dia jadi pelik. Okay? So jangan klik. Saya tak nasihatkan awak klik. Okay. Kalau awak klik, komputer awak jadi lambat ke apa, saya tak jamin. Sebab apa, CSS ni kadang-kadang dia buka menggunakan Adobe. Dia akan buka menggunakan Illustrator apa semua. Jadi nak loading benda tu lambat. So saya tak nak buka lah. So macam mana saya nak nampak hasil dia? Okay, tak apa. Tadi kan, tadi ini adalah yang mana ni? Okay. File saya ni saya tengok dekat sini je. Okay, file saya yang ni adalah without CSS. Okay, ni yang pertama kan, ni yang kita buat. Okay, yang ini adalah file yang kedua iaitu with CSS. Kan, with CSS. Okay. Jadi apa-apa tak? Tak jadi apa pun, betul lah. Okay, kenapa? Okay, file dah ada. Okay, sini. CSS dah ada. With CSS pun dah ada. Tapi kenapa tak jadi? Yalah, sebab apa? Benda ni awak buka tadi sebelum awak tambah style.css, sebelum awak save style.css kan. Jadi sekarang ni benda dah ada, okey tak apa, awak cuma refresh sahaja ataupun reload sahaja. Okey. Tekan reload. Ni dia, jadi dah. So ini adalah apa yang saya akan dapat. Okey, baru dah nampak ada beza kan? Ada beza kan? Okey. Kalau dalam tadi saya tak letak color pun, betul tak? Siapa ingat tadi? Dalam yang biasa tadi. Okey, yang with CSS ni kan. Okay. Alright, kalau nak tengok balik kod, jangan double click Kalau double click dia akan buka yang ini. Kalau nak tengok kita punya kod, awak right click, klik kanan dan awak boleh open with notepad. Okay. So dia akan buka kita punya kod ini. Okay. So dekat sini ada tak saya mention pasal color? Tak ada pun. Tak ada pun pasal color. Tapi dekat sini kenapa ada color merah, sini kenapa ada color hijau? Bila saya lalu mouse color kuning pula. Kenapa? Okay, sebab tu saya kata tadi, ini semua adalah CSS punya kerja. Dia ni bekerja di balik tabir. Okay, jom
kita pergi satu-satu, boleh? Okay, kita pergi satu-satu. Alright, saya besarkan dulu font ni. Saya akan ceritakan apa yang dia buat. Okay. Sebenarnya CSS ni, awak kalau baca nota, kan yang dalam kita punya learning kit tu ataupun nota yang dibagi oleh Cosmopoint, sebenarnya apa yang ada dalam tu adalah yang boleh dikatakan advance. Okay, boleh dikatakan advance. Jadi kalau awak tak ada background, tak ada background untuk buat web, jadi awak mungkin ada sedikit masalah lah sebab apa benda tu dia terlalu advance. Okay, tapi di sini saya akan tunjukkan yang paling simple lah. Okay, yang paling simple. Boleh buat. Boleh tarik. Okay, ini yang asal. Ini yang ada CSS. Okay, yang ni without CSS. Okay, without CSS kalau saya refresh pun tak jadi apa. Sebab apa? Sebab dekat kod ni dia tak ada ni. Inilah yang saya katakan. Dia akan link dengan style tadi. Kan? Bila style CSS ni dah ada, barulah dia boleh bekerja. Barulah awak akan dapat color-color tu. Okay, so macam mana? Okay, so kita tengok sini. Okay, ini adalah kod dia. Okay, mula-mula. Okay, kita type pada atas. Ini maksud, ini adalah komen. Maksud buka star dan star slash ni, ini maksudnya komen. CSS ataupun HTML dia tak akan baca. Okay, ini untuk rujukan kita saja. Okay, kita tengok A. Mula-mula dia kata A. A apa? A. Okay, A ni maksud dia akan check kod. Okay. Kod ni saya buat macam ni. Okay, saya pastikan saya ambil yang WCSS lah kan. Okay. Okay. Jadi begini. Okay, boleh lah. Okay, kalau dia kata sini, A maksudnya apa? Dia akan cari yang A lah. Okay, A sebenarnya ada tak dekat atas? Tak ada. Okay, awak tak payah susah-susah cari daripada atas. Awak start daripada body. Okay, start daripada body dan sampailah tutup body. Okay, dalam kes ni, okay, H1 tak nak, EM tak nak, UL tak nak, LI tak nak, semua tak. Dia nak cari A je. Okay, dia jumpa A yang ni. Ini A. Okay, ini A. Dan tutup pun tutup A. Sahih lah tu, confirm lah tu. Okay, so bila dia jumpa A, dia akan refer kepada sini, A yang ini. So apa dia akan buat? Okay, pastikan awak ada kurungan ni, kurungan curly brace nama dia curly brace. Okay, saya panggil kurungan cacing. Okay, pulanglah awak nak panggil apa. Jadi bentuk tu. Okay, so dekat sini dia kata apa? Text decoration titik bertindih none. Okay, maksudnya dia tak nak deco. Okay, tak nak deco dan color dia suruh letak color hijau. Okay, so kita compare dengan yang asal. Okay, ini yang asal. A yang asal. Kan, dia cuma ada color biru, link dan boleh klik kan. Okay, yang ini. So, apa yang berlaku adalah awak dapat color hijau. Kan, sebab apa? Sebab ni dia suruh letak color hijau. So, dekat sini color hijau lah. Go to grocery store. Dan text decoration none, kalau yang asal ni, dia ada garis kan. Dia ada garis ni. Tetapi sebab saya set sini none, saya tak nak garis dan saya tak nak bold, tak nak apa. Jadi sebab tu awak akan dapat dia seperti biasa. Okay. Seperti biasa saja. Okay. So awak boleh tukar lah. Katakan awak nak tukar, tak nak green lah, tak best. Awak nak tukar color apa? Color apa? Orange. Tukarlah color orange. Dan bila saya save, okay, saya save dan saya refresh balik, dia akan jadi color orange. Okay. So dekat sekarang ni awak tukar hanya di CSS sahaja. Okay, awak tak perlu pergi ke file HTML. Okay. Yang ini berguna sebab apa? Macam dalam assignment satu kan, awak ada 5 file kan. Index, family, friend, apa lagi, hobby dan juga contact kan, contact us kan. Okay, kalau awak nak tukar color, awak kena pergi ke setiap page kan tukar color kan. Okay, tetapi dekat sini, awak dekat setiap page, awak cuma letak ni je. Ini sahaja. Satu statement ni di bawah, di dalam head, selepas title, okay, ni title, selepas title, awak letak ini sahaja. Sekali saja ni. Awak letak satu baris ni dekat semua file, 5 file tadi. Lepas tu save, dah settle. So, apa-apa perubahan, awak tak perlu kembali ke 5 file ni. Awak just buka file CSS, okay, dan ubah di sini sahaja.
Okay, tak nak orange, awak nak color apa? Color kuning lah. Color apa? Color cyan. Ambil color yang ni lah, yang orang kata color yang masuk akal lah. Jangan buat color biru muda, dia tak reti lah. Kan? Color Kali merah hijau, macam tu. kali hijau. Hijau lah. Okay, tukar balik hijau lah. Okay, green. Okay, so bila saya save green, okay, so dia akan jadi green. Okay, so itu untuk yang A. Maksudnya dekat kod, dia akan cari A. Okay, A jumpa. So yang ni lah, go to the grocery store ni yang akan terlibat. So dekat go to the grocery store ni, dia tak akan ada garis dan dia tukar color menjadi hijau. Okay, boleh Itu untuk A. Okay, lepas tu, ada pula kembar dia. A hover. A hover ni apa? Apa maksud hover? Hover ni kalau saya lalukan mouse, hover. Hover ni macam lalu lah, dia lalu. Okay. So kalau saya lalu mouse dekat perkataan, apa jadi? Ni. Ni yang color kuning ni. Apa berlaku? Color akan tukar jadi merah dan background color akan tukar jadi kuning. Betul tak? Ni. Betul lah. So jadi color kuning background dia dan tulisannya color merah. Nak tukar boleh? Boleh. Awak tukar lah. Tukar color blue. Background color katakan color apa? Pink. Contoh lah kan. Okay. So jadi tak? Kena refresh. Kalau tak dapat, awak kena refresh dulu atau reload dulu untuk dia take effect. Ni jadilah. Okay. So, sangat-sangat mudah kalau menggunakan HTML. Bayangkan kalau dekat link kan, macam yang dalam kita punya website. Saya ambil contoh assignment 1 tadi kan. Ni kan. Okay, ni index contohnya. Okay. Bayangkan awak nak tukar color ni. Ni tukar color. Okay, bila klik family, ni kena tukar color lagi. Bayangkan berapa banyak kerja awak kena buat. Sebab tu kita galakkan penggunaan, bukan galakkan, memang saya rasa patut awak gunakan CSS ni ataupun cascading style sheet. Sebab awak boleh tukar dekat satu file saja, dia akan efek semua sekali. Okay, dia akan efek dekat semua sekali. Okay. Kita tinggal 6 minit lagi ni untuk sesi tamat. Alright, selepas tu kita tengok pula. Seterusnya dia akan cari LI. Okay, LI. Tapi LI bukan LI saja. Dia akan cari LI dan EM. Okay, maksudnya dia akan cari dalam LI ada tak tag EM? Ada tak perkataan EM? Okay, dia akan cari. Okay, ni LI kan? Betul lah, ni LI. LI. Tetapi tak ada EM. So dia akan ignore lah, dia akan abaikan. Okay, tapi dekat bawah ni, LI, dekat pizza ni kan, ada EM. Okay. So apa yang ni, LI dengan EM ni, with mushroom. Okay, so with mushroom ni, dia adalah LI dan EM. Pizza tak? Pizza ni LI saja, EM bukan. EM ni dia berada di luar pizza. Okay, ni with mushroom ni dia berada di LI dan dia berada di dalam EM. Okay, so apa yang berlaku pada with mushroom? Dia akan buat apa? Color red. Okay, so betul tak color red? Betul. With mushroom ni dia color merah. Font weight bold, maksudnya dia akan jadikan dia bold. Okay, kalau awak compare dengan yang asal, dia tak ada bold. Okay, dia tak ada bold. Dan yang ni dia ada bold. Okay, kemudian background color FFFF. Okay, ni apa pula ni? Okay, yang ini sebenarnya kod. Kalau awak rasa nak hebat kan, kadang-kadang macam ini, kita nak buat color biru kan. Tapi biru yang dia ada, kalau saya tukar color biru, contohnya blue. Okay, color blue. Lepas tu saya save. Dan saya refresh. Dia akan jadi color biru ni. Sedangkan saya tak nak, saya bukan nak color biru ni. Saya nak color biru yang cair sikit. Supaya tak sakit mata kan. Jadi macam mana saya nak kata? Saya tak boleh kata biru cair ke, blue yang cair. Saya tak boleh kata gitu. Sebab komputer dia tak faham. Jadi cara dia adalah kita menggunakan kod. Kod dia, kod ni sebenarnya advance. Sebab tu saya beritahu, kod ni sebenarnya awak tak payah nak fikir, awak tak payah nak hafal. Untuk level awak cuma guna benda yang biasa saja. Blue, green, pink, yellow, red.
Guna yang tu, yang biasa je, yang common. Okay. Kalau ikutkan, saya pun tak hafal sebenarnya. Tapi saya rasa saya boleh tahu. Okay. Contoh dekat sini, kalau saya tengok color, okay, more color ni kan. Dekat sini ni, kan. Katakan saya ambil gini. Ni adalah kod dia ni. Okay, kod dia. Kod ni adalah lebih kurang. Yang tu kena satu. Okay, saya test. Saya test. Setengah-setengah. Satu setengah-setengah. Okay. Saya test. Okay. Setengah-setengah maksudnya FF, F, 9 kot. 9 tak nak. 7. 7. Hampir satu. Mungkin DD kot. Okay, try. Saya tak tahu ni jadi color apa ni. Kalau sakit mata, minta maaf. Okay, so saya save. Dan saya pergi balik kepada saya punya ni tadi dan saya refresh. Tak ada. Ni jadi color dia lain sikit lah. Okay, tak nak lah. Mungkin dua. Okay, so saya tengok balik. Dia jadi ni lah. Tak nak. Mungkin jadi 9 ke. So, jadi biru macam tu pula. Jadi awak tengok kan, biru tu boleh adjust sebenarnya, tapi awak kena tahu kombinasi ni. Tapi sebabkan kita bukannya IT punya pelajar, bukannya jurusan IT, jadi saya tak galakkan awak guna ni. Okay, tapi kalau yang asal diguna ni, diguna FF. Apa maksud FF ni? FF ni maksudnya color putih. Okay, color putih. Okay, kalau saya save dan saya refresh, awak akan dapat ni, color putih ni. Kan, belakang putih. Lepas tu dia ada satu lagi, 000000. Semua kosong dengan semua F. Kalau kosong ni kali hitam. Okay, kalau saya save dan saya refresh, dia akan jadi color hitam. Okay, dan antara hitam dengan putih tu dia ada macam-macam color lah kan. Color kelabu lah, apa dah. Okay, kalau saya buat katakan C0. Color apa? Rasa color kelabu ni. Color kelabu. Okay. So, boleh. Tak ada masalah. Alright. Kemudian, itu cara saya gunalah. Kemudian UL. Okay, apa yang berlaku kalau UL? Kalau dia jumpa UL, dia akan margin left. Maksud margin left ni, dia akan jarakkan left ni jadi 2 cm. Betul tak? Okay, kita tengok yang ni. Okay, asalnya point ni, titik ni dengan tepi ni rapat kan, jarak kan? Tapi bila jumpa UL, iaitu dekat kod kita ni UL ni, bila dia jumpa, maksudnya senarai ni, senarai yang berada dalam UL ni, dia akan jarakkan 2 cm. So, kalau macam gini, dengan CSS, dia akan jadi, ni, jarak. Okay, so dia berada di tengah sikit. Dan juga H1. Okay, H1 kalau dia tengok, kita transform teks menjadi uppercase. So, awak akan dapat semua huruf besar. Okay. Kalau yang tadi, baca biasa kan? Tapi dengan adanya ni, huruf besar. Okay. So, habis untuk yang part 1. Okay, kita ada kurang daripada 1 minit. Okay. So, nanti kita akan jumpa sekali lagi di kelas